Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep al-ghaibiyat menurut Al-Quran. Secara dasarnya, al-ghaibiyat itu adalah perkara yang ghaib, perkara yang tidak dapat disingkap melalui panca indera kita. Tetapi kita boleh dibimbing melalui ilmu dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Semoga dengan mempelajari konsep al-ghaibiyat ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah tajuk konsep al-ghaibiyat ini, kita akan mempelajari perkataan alam malakut, iaitu alam para malaikat, dan juga alam barzah. InsyaAllah. Pelajar akan memperolehi bagaimana untuk menghuraikan konsep al-ghaibiyat menurut Al-Quran. Dan insyaAllah pelajar akan dapat menerangkan alam malakut dan alam barzah. Semoga ilmu yang akan diperolehi melalui pelajaran hari ini akan dapat dimanfaatkan dan dipanjang-panjangkan, insyaAllah. Beriman dengan perkara gaib antara ayat yang banyak disebut di dalam Al-Quran. Malah ia juga terkandung dalam rukun iman. Kita boleh mengambil contoh seperti mana perkara gaib yang telah dibuktikan oleh sains yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya peristiwa Isra' Mi'raj pada 27 Rejab merupakan antara contoh yang benar-benar menguji keimanan kita. Dari satu segi, perkara gaib itu tidak boleh dilihat ketika ini, tetapi kita boleh menyaksikannya kelak. Antara contoh perkara gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh lihat ketika ini. Syurga, neraka tak boleh lihat ketika ini, tapi kita boleh menyaksikannya kelak. Begitu juga dalam rukun iman, iaitu percaya kepada Allah, malaikat, qada dan qadar serta hari kiamat. Semuanya perkara gaib, kecuali percaya kepada kitab yang nyata. Begitu juga Rasul, ia perkara yang nyata. Apa itu maksud beriman kepada perkara gaib? Iaitu i'tikad dengan i'tikad yang jazam. Jazam ini adalah pasti, tetap, betul-betul yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta perkara yang tidak boleh dicapai oleh panca indera atau melalui kekuatan fizikal manusia, dan ia hanya mampu diperolehi melalui perkhabaran Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui Rasulnya, iaitu bersumberkan dalil naqli. Wajib umat Islam beriman dengan perkara gaib seperti alam malakut, alam barzah, alam akhirat. InsyaAllah kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Konsep al-ghaibiyat, perbahasannya mencakupi berkaitan dengan alam ghaib, iaitu alam barzakh seperti azab dan kesepitan kubur dan juga nikmatnya. Juga akan menghuraikan tentang alam malaikat, Semua itu tidak kita dapat lihat dengan mata kita. Alam malaikat terhijab dari pandangan jin, seperti mana alam jin terhijab dari pandangan manusia. (3.2) Alam malakut. Jumhur ulama berpendapat bahawa malaikat adalah jisim halus yang dianugerahkan oleh Allah kemampuan untuk berubah ke pelbagai bentuk. Seperti mana saat malaikat datang berjumpa dengan Maryam alaihissalam
Malaikat juga pernah bertemu dengan para Nabi, Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lainnya. Dalam pelbagai bentuk. Dalam bentuk lelaki yang rupawan. Tempat tinggal adalah di langit. Tidak bernafsu seperti manusia. Tidak makan, tidak tidur. Malaikat juga adalah makhluk yang mulia, yang membawa risalah Allah dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diperintahkan. Tanggungjawab malaikat hanya beribadah, patuh dengan tugas dan amanah yang telah Allah tetapkan. Masya Allah. Maha suci Allah. Allah boleh menjadikan makhluknya patuh. Allah boleh jadikan makhluk dia yang ingkar. Subhanallah. Subhanallah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Juga dalam surah An-Nisa ayat 136. Tapi saya akan ambil daripada surah Al-Baqarah 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Maksudnya, Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Justru wajib kita percaya kepada malaikat atau kewujudan mereka kerana ia disebut dalam Al-Quran dan hadis. Sesiapa yang mengingkari adalah tergolong dalam kalangan orang yang kafir. Sebagaimana sabda baginda SAW yang menyatakan mengenai kewujudan malaikat yang bermaksud, malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepadaku atas satu huruf. Aku sentiasa minta tambah huruf-huruf itu sehingga selesai sampai 7 huruf. Maha suci Allah yang menjadikan malaikat seperti apa yang Allah kehendakkan. Baiklah, mari kita lihat sifat dan tabiat malaikat. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya dijadikan malaikat daripada cahaya, jin daripada api, Adam AS dari apa yang disifatkan kepada kamu. Malaikat juga disifatkan mempunyai sayap, rupa yang cantik, tidak bernafsu untuk makan, tidak bernafsu untuk berkahwin dan nafsu-nafsu yang lain. Hamba Allah yang taat perintahnya. Selain itu, bilangan yang ramai tetapi yang wajib diketahui hanya 10 malaikat sahaja. Mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Juga, malaikat boleh menjelma dalam pelbagai rupa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat juga, tambahan ya, malaikat juga tidak berupa lelaki dan tidak berupa perempuan. Sebab tu dia tiada nafsu seperti kita manusia. Tidak berkembang biak, tidak tidur, ya, dan tabiatnya begitulah. Tabiatnya sentiasa beribadah. Memang Allah sudah menciptakan dia untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah sepenuhnya. Subhanallah. Subhanallah. Seterusnya, berapa bilangan malaikat yang wajib kita ketahui? Malaikat-malaikat itu mempunyai bilangan yang terlalu ramai dan tidak dapat dihitung oleh manusia. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan menerusi firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لَلَّذِينَ كَفَرُوا. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Kerana merekalah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk
yang menjalankan perintah kami. Dan hikmah kami tidak menerangkan bilangan mereka, melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu. Seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, bahawa kita wajib mengetahui 10 malaikat. Antaranya Jibril, yang pertama Jibril yang ditugaskan menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail mengurus hal ehwal rezeki. Yang ketiga Israfil meniup sangkakala. Yang keempat Israel mencabut nyawa. Yang kelima Ridwan menjaga syurga. Yang keenam Malik penjaga neraka. Ketujuh Raqib pencatat amalan baik, dan Atid pencatat amalan buruk. Munkar menyoal mayat dalam kubur, dan Nakir menyoal mayat dalam kubur juga sama. Subhanallah, subhanallah wa subhanallah. Antara salah satu firman Allah yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab malaikat, seperti mana kita boleh lihat dalam surah An-Nahl ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhafuna rabbahum ma fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya mengikut tugas yang telah diberikan. Hubungan malaikat dengan manusia bermula sejak dari alam rahim lagi. Malaikat diperintahkan untuk menulis 4 perkara berkaitan manusia, iaitu rezeki, ajal, jodoh dan amalan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah telah berfirman dengan maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah itu orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu mengetahuinya. Signifikan beriman dengan para malaikat dapat memotivasikan manusia untuk beribadah dengan khusyuk dan ikhlas, kerana percaya malaikat akan mendoakan rahmat untuk para mukmin. Selain itu, beriman dengan malaikat akan menjadikan kita sentiasa istiqamah dalam beribadah, kerana kita yakin malaikat sentiasa mengawasi dan mencatat setiap amalan kita. Berasa yakin dengan kehebatan Allah yang menjadikan makhluk yang pelbagai. Selain pada malaikat, Allah juga menjadikan syaitan. Allah juga menjadikan ruh. Allah juga menjadikan jin, yang mana kita semua harus percaya dan beriman dengan kewujudan alam ghaib tersebut. Contohnya jin. Jin itu bermaksud berselindung. Makhluk ini dinamakan jin kerana ia terlindung daripada pandangan manusia. Justru kita dapat melihat rupa dan bentuk asal jin. Namun begitu, kadang-kadang ia menjelma atau dapat dilihat dengan menyerupai makhluk lain seperti ular dan sebagainya. Jin ini bertanggungjawab pelbagai. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Ada yang mendapat pahala dengan amalan mereka dan ada yang mendapat dosa di atas maksiat yang mereka lakukan, sebagaimana firman Allah dalam surah Jin ayat 1, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum manal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Seterusnya, kita juga perlu mengimani dan percaya bahawa wujudnya syaitan. Syaitan adalah musuh kita. Iblis dan syaitan akan berusaha sedaya upaya untuk merosakkan iman juga amalan manusia. Kena ingat tu.
Dia akan menghasut kita dan akan membolak-balikkan hati kita dengan menggoda kita. Selain itu, kita juga perlu percaya dengan roh. Roh tak dapat dilihat atau tak dapat dirasai oleh panca indera manusia. Justru hakikat roh itu tidak dapat diketahui oleh manusia walau bagaimana mereka kaji dan fikirkan. Banyak lagi perbahasan mengenai roh ini. Inilah dinamakan alam ghaib. Juga jangan lupa, hari akhirat juga adalah perkara yang ghaib. Kerana kita tak tahu bila berlakunya hari akhirat. InsyaAllah perkara ini akan dibincangkan pada pelajaran yang seterusnya.